لبيك اللهم لبيك لبيك Sekarang kita akan masuk topik sa'i. إن الحمد والنعمة لك Sa'i merupakan salah satu rukun haji dan umrah. Anak-anak tahu tak apa itu sa'i? Sa'i bermaksud berulang alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali dengan mengikut syarat-syarat yang tertentu. Berikut merupakan syarat sah sa'i. Yang pertama, sa'i hendaklah dilakukan selepas tawaf rukun atau tawaf kudum. Kedua, hendaklah cukup 7 kali pusingan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ketiga, sa'i haruslah dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Seterusnya, sa'i hendaklah dilakukan pada jalan yang ditentukan. Maksudnya kita tidak boleh suka-suka hati mengikut jalan kita sendiri. Yang terakhir ialah berniat semata-mata kerana Allah. Mari cikgu terangkan perjalanan sa'i dengan lebih jelas. Jarak antara Bukit Safa dan Bukit Marwah ialah lebih kurang 473 meter. Okey, seperti yang cikgu telah terangkan tadi, para jemaah perlu berulang alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ketika melintasi Batnul Wadi, iaitu kawasan yang terletak di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, anak-anak tengok yang warna hijau. Kini ditandakan lampu neon berwarna hijau. Jadi pada laluan itu, para jemaah lelaki disunatkan untuk berlari anak. Sedangkan untuk jemaah wanita perlu berjalan cepat. Okey, cuba anak-anak tengok gambar ini. Kawasan yang bertanda hijau itu ialah Batnul Wadi. Okey. Jadi pada kawasan tersebut, para jemaah lelaki disunatkan untuk berlari-lari anak dan untuk jemaah wanita berjalan cepat. Mari kita lihat animasi tentang sa'i. Kawasan yang bertanda hijau itu ialah Batnul Wadi dan berikut merupakan Bukit Safa, Bukit Marwah. Para jemaah perlu berulang alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Okey, anak-anak nampak tak ada simbol kerusi roda tu? Okey, yang itu ialah untuk laluan jemaah haji yang uzur. Sekarang kita akan masuk amalan sunat ketika sa'i. Pertama, para jemaah disunatkan untuk berada dalam keadaan berwuduk. Kedua, dilaksanakan sejurus selepas mengerjakan tawaf. Ketiga, keluar ke tempat sa'i melalui pintu Safa. Keempat, menaiki Bukit Safa dan Marwah bagi lelaki sahaja. Kelima, menghadap ke arah Kaabah sambil bertakbir 3 kali. Keenam, berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran. Dan apabila telah mendekati Safa, boleh membaca Innas Safa wal Marwah min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Lalu mengucapkan Nabda'u bima bada'allahu bih. Seterusnya, menaiki Bukit Safa dan menghadap ke arah Kaabah dan melihatnya. Dan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Bacaan ini diulang sebanyak 3 kali dan diikuti dengan doa-doa yang dikehendaki.
Seterusnya disunatkan untuk berlari-lari cepat dan bersungguh-sungguh untuk para jemaah lelaki ketika di Batnul Wadi. Setibanya di Marwah, para jemaah boleh melakukan seperti yang dilakukan di Safa, seperti membaca Al-Quran, berzikir, bertakbir. Para jemaah boleh membaca doa ini ketika sa'i. Allahumma ghfir warham wa antal azzul akram. Ya Allah, ampuni dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Seterusnya, cikgu akan bercerita tentang sejarah ibadah sa'i dan penemuan air Zamzam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi meninggalkan isterinya Siti Hajar dan juga anaknya Nabi Ismail. Siti Hajar berkata, sekiranya itu merupakan perintah Allah, maka Allah tidak akan meninggalkan kami. Setelah itu Nabi Ibrahim berlalu pergi. Di padang pasir yang tandus, Siti Hajar kebingungan mencari sumber air untuk anaknya Ismail yang terus menangis kerana kehausan. Berulang-ulang kali dia pergi antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tiba-tiba dia terdengar suatu suara yang memerintahkan agar Ismail diletakkan di sebuah tempat. Maka diletakkan Ismail sesuai dengan perintah Allah. Dengan izin Allah, kaki yang dihentak oleh Ismail keluar mata air dari dalam pasir dengan derasnya. Lalu, Siti Hajar segera minum dengan puas dan Ismail pun berhenti menangis. Tidak lama kemudian, mata air itu makin melimpah. Jibril berkata kepada air itu, Zamzam. Bererti berkumpullah. Sampai sekarang air Zamzam tidak berhenti mengeluarkan airnya dan dikenali sebagai air Zamzam. Peristiwa Siti Hajar berlari-lari mencari air akhirnya dijadikan salah satu rukun haji. Kelebihan air Zamzam. Air Zamzam dapat menyembuhkan penyakit, mengenyangkan dan menambah kekuatan tubuh badan peminumnya, menyempurnakan tujuan dan hasrat peminumnya, tidak akan kering sehingga hari kiamat. Air yang telah digunakan untuk membasuh hati Rasulullah SAW dan juga kelebihan dari segi saintifik. Hikmah dilaksanakan sa'i ialah untuk menunjukkan betapa perlunya sifat sabar, berusaha, gigih, bertawakal kepada Allah dan juga menghargai jasa ibu yang berkorban untuk membesarkan kita melalui kisah Siti Hajar yang berlari untuk mendapatkan bekalan air untuk anaknya. Mari semua kita sama-sama melafazkan kalimah zikir, tahlil dan tahmid ketika melakukan sa'i. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Sekarang kita akan teruskan dengan aktiviti program simulasi haji cilik untuk sa'i. Mula-mula kita akan guntingkan dahulu. Okey, kita akan dapat petak macam ni. Garis putus-putus ni guntingkan. Lepas sudah gunting, lipat dua dulu. Lipat dua dulu. Okey, tekan sikit. Tekan. Buka. Okey. Ambil yang sini, yang ada perkataan sa'i dengan tawaf ni. Okey, kita pusing. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Cikgu terangkan semula nah. Ini ialah Kaabah. Okey, ini ialah Bukit Safa, Bukit Marwah. Okey, selepas melakukan tawaf di Kaabah,
Okey, kita terus akan melakukan sa'i di sini. Okey, daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Okey.